Bismillahirrahmanirrahim. Laisa al-kalamu qabla as-salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmat yang dikurniakan Allah kepada kita. Kita dapat solat fardu maghrib secara berjamaah. Sementara menunggu solat fardu isyak, kita duduk sebentar dalam taman syurga ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita masuk ke dalam syurga. Sebelum kita mulakan pengajian pada malam ini, kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'at tabi'in, dan kita hadiahkan juga kepada mak dan ayah kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kaifa halukum, kawan semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sihat, sejahtera. Tersambung pengajian kita berdasarkan kitab At-Tibyan fil Adab Hamalatil Quran, panduan berinteraksi dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Zayyinul Qur'an bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran bi aswatikum, dengan suara kalian. Perindahkan bacaan Al-Quran dengan kemerduan suara kalian. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan lain-lain. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Daud daripada Abi Ali radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar suara orang ramai membaca Al-Quran di dalam masjid. Kemudian dia berkata, beruntunglah mereka ini, mereka orang yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayat Abu Daud daripada riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apabila Sayyidina Ali mengatakan bahawa dia mendengar suara orang ramai. Suara orang ramai, bukan suara orang sedikit, ramai. Zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran secara ramai dalam masjid. Yang kita baca Yasin, kita baca surah Al-Mulk, itulah. Kita sebahagiannya, kita ambil surah-surah yang tertentu. Tetapi Nabi SAW dan juga para sahabat ini akan membaca Al-Quran daripada ayat surah yang pertama sehinggalah surah yang ke-114 di dalam masjid beramai-ramai. Jadi adalah kita buat juga kan, masjid Sultan Nazir ni buat tak? Ialah ni kami help. Sepatutnya hari ni adalah baca Yasin, tapi mafi muskilah, tak ada masalah kan nak baca. Kadang-kadang kalau tak ada penceramah, kita baca Yasin. Jadi kita fleksibel. Kita ni murah, fleksibel.
Jadi ada waktu kita buat satu perhimpunan bacaan Al-Quran. Sebab ada satu waktu kita perlu membaca Al-Quran beramai-ramai. Ataupun kita boleh mulakan sekarang membaca surah Al-Mulk selepas solat Fajr Isyak. Itu ada sandaran dalil Nabi SAW. Kan? Kita nak memperindahkan bacaan Al-Quran itu di dalam rumah Allah ini beramai-ramai. Itu tujuannya. Quran Hour. Nanti ditanya nanti pada masyarakat, buat tak Masjid Sunazim? Buat Quran Hour. Adalah rekod. Betul tak? Setengah masjid dibuat bacaan surah Al-Mulk. Sebab surah Al-Mulk ni dia punya kelebihan dia menjadi pendinding kepada kita dalam kubur nanti. Dah ditakdirkan kita nak diseksa, tapi dengan sebab kita mengamalkan surah Al-Mulk, kita diberikan pengecualian siksaan kubur. Mana kita dapat kesenangan di dalam kubur dengan istiqamahnya kita baca surah Al-Mulk. Tu. Sebab itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia mendengar suara orang ramai membaca Al-Quran di dalam masjid. Bersesuaianlah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berkumpul sesuatu kaum di dalam rumah Allah, yatluna kitab Allah, melainkan dia membaca Al-Quran. Tiada perhimpunan yang disahkan, tiada perbincangan kumpulan yang dibenarkan di dalam masjid, melainkan hanyalah kumpulan, grup, geng-geng yang membaca Al-Quran. Selain daripada Quran, menyalahi syarak, berbual kosong ke, sembang ke, main-main dalam masjid ke. Dah budak tak apalah, ni duk pakcik 60-70 main kerja-kerja lagi, kena rotan lah. Dah budak tak apa. Memang itu dia punya kekuatan, dia punya perangai macam tu. Kita ni dah dewasa ni, makna kata Nabi SAW, tidaklah berkumpul sesuatu kaum dalam masjid yatluna kitab Allah, melainkan dia hanya membaca Al-Quran beramai-ramai dalam kadar yang konsisten. Selalu, bukan seminggu sekali yang kita buat tu. Itu nampak dah comel lah tu. Itu pun orang kata bid'ah tu kan. Yang seminggu sekali itu pun orang kata bid'ah. Macam mana kita nak buat macam Nabi buat setiap hari tu? Yang sekali itu pun bid'ah. Apatah lagi kita nak amalkan sepanjang hari, tuan-tuan. Ana al-lail, sepanjang siang, wa ana an-nahar, sepanjang malam. Yang kita doa pada Nabi SAW, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, warzuqna tilawatahu lailan wa atrafan nahara. Ya Allah, rezekikanlah kami membaca Al-Quran siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Kita kuat dan takkidkan kenyataan itu. Ya Allah, rezekikanlah kami baca Quran. Maksudnya baca Quran ni rezeki, tuan-tuan. Baca Al-Quran ni rezeki. Kita duk nampak rezeki tu apa? Yang masuk kemarin tu. Itulah kata-kata, itulah rezeki, gaji. Itu sebahagian kecil daripada rezeki. Yang dikatakan rezeki yang paling moncah, tuan-tuan, rezeki yang paling mewah di sisi Allah, warzuqna tilawatahu, direzekikan Allah dengan membaca Al-Quran. Ada orang baca Quran, rezeki dah tu. Tapi rezeki yang paling kita nak daripada Allah adalah lailan wa atrafan nahar, sepanjang siang dan malam. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'alna hujjatan ya rabbal alamin,
Dan jadikanlah Al-Quran yang kami baca ini ya Allah sebagai hujah, sebagai peguam dalam alam barzah, dalam perjalanan menuju kepada mahsyar. Itulah yang kita minta secara majalan, secara percuma, hujah, peguam daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan orang yang membaca Al-Quran berjemaah. Jadi kita teruskan baca Yasin. Itu adalah sunnah sebenarnya, bukan bid'ah. Kemudian dia berkata, maka beruntunglah mereka yang membaca Al-Quran beramai-ramai ni, yang memperindahkan bacaan Al-Quran beramai-ramai. Sebab itu kalau kita ada kepakaran ustaz-ustaz yang mahir dalam bidang taranum ni, kita posah betul tu kan. Betul tak? Tentu ada tak imam ustaz yang pandai taranum? Posah dia betul. Kerahkan seluruh kudrat dia, dapatkan semaksimum ilmu-ilmu mengenai dengan taranum, tuan-tuan. Kalau kita ada ustaz lah, selalu kita kena jemput tuan. Kita panggil ustaz apa? Ustaz Radin. Jauh. Dia ada Ustaz Osman. Kita ngaji betul-betul. Macam mana nak buat suara yang sedap? Kau Ustaz Osman je. Haji Mu'ad boleh. Imam Fattah pun boleh. Imam-imam ni ada kemahiran. Sebab itu kami pilih sebagai imam. Sebab itu kami lantik mereka sebagai imam dekat masjid. Sebab mereka ada kemahiran. Tuan-tuan pun ada kemahiran, cuma nak polish lagi, nak kemahkan, nak perbaiki lagi cantik lagi molek bacaan. Sebab itu kita nak duduk benda ni, semua ni ada dalam masjid. Pahala sembahyang jemaah dapat, pahala menjadi golongan yang sebaik-baik makhluk pun dapat. Kata Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di kalangan kamu adalah golongan yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, dan golongan yang mengajarkan Al-Quran kembali. Sebab itu kalau ada kelas-kelas pengajian Al-Quran, termasuklah pengajian ni tuan-tuan. Ini pengajian ni berkenaan dengan At-Tibyan fil Adab Hamalatil Quran, panduan berinteraksi dengan Quran. Kadang-kadang kita baca Quran tapi dia tak rasa syekh, dia tak rasa apa? Kegairahan, keseronokan, keterujaan. Dia baca sekadar melengkapkan jadual lah. Dia baca sekadar adalah waktu lapang baca. Kalau agak sibuk dah lupa. Kalau rasa macam down, baru dia baca Quran. Kan kita kalau ada selalu down, kan tambah pihak raya lagi. Nak wih lah, nak mikir, nak pilih siapa tuan. Down ni. Jadi bacalah Quran. Minta istiqarah. Allah, pangkah yang mana? Ini nak bunyi dah ni. 5/11. Tuan-tuan, dah sedia lah? Sebab orang yang membaca Al-Quran secara berjemaah ini, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mereka merupakan golongan yang paling disukai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa golongan yang membaca Al-Quran ini adalah golongan yang paling Nabi suka? Tuan-tuan, kalau kita mengenal, menyingkap sirah Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, ketika mana para sahabat bertanya kepada, siapa para sahabat nak tahu tentang akhlak Nabi? Sahabat, dia nak tahu detail tentang Rasulullah SAW. Siapa yang mereka akan rujuk? Siapa? Sayyidina Bakar ke Sayyidina Umar? Siapa tu? Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman. Sahabat, dia kalau nak tahu lebih detail tentang baginda Rasulullah SAW, mereka akan rujuk tidak lain tidak bukan adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi. Sebab itu sahabat dia tak rujuk pada Sayyidina Bakar. Kan, dia nak buat reference, dia tak rujuk pada Sayyidina Bakar sebab
Sayyidina Abu Bakar ni dia nampak secara luaran Nabi perfect, hebat, sempurnanya akhlak baginda Nabi SAW ni, lengkapnya yang Allah berikan kelebihan kepada baginda Nabi SAW. Sejarah fizikal luaran, sahabat-sahabat mengiktiraf, oh Nabi gini pandai. Sebab itu Nabi SAW bersabda, innama bu'istu liutammimal makarimal akhlaq. Sesungguhnya Nabi SAW itu, Nabi kata, Nabi diutuskan untuk liutammimal makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan kesempurnaan kemuliaan akhlak. Sebab itu akhlak Nabi akhlak yang paling unggul. Dalam surah Al-Qalam, wa innaka ala khulqin azim. Sesungguhnya akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam paling agung. Akhlak dari sudut akhlak. Sebab itu kita lihat yang menjadi rujukan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidatina Aisyah, isteri. Sebab itu macam tuan-tuan kan, tuan-tuan dalam masjid nampak baik kan, memang baik pun kan, tapi macam ya baik. Jadi kita pun tanya kepada siapa nak paling nak sahkan, nak mengesahkan kita ni baik tak baik, siapa? Kawan kita lah. Kawan kita mesti backup kita. Siapa? Isteri lah kan. Kita tanya haji baik tak? Saya tanya isteri ni, betul ke haji ni? Tak, rumah lain. Itu dia masjid je lain. Masjid dia nampak baik, rumah detektor. Contohlah kan, dengan masjid tu wajib, rumah lah lain, baik dia lain. Sebab tu nak rujuk isteri. Tengok, tanya isteri macam mana panggil suami. Jadi sahabat pun bertanyalah kepada isteri Nabi SAW, Sayyidatina Aisyah, ya Sayyidina Aisyah, bagaimanakah akhlak baginda Nabi SAW? Ni sahabat ni dia memang excited lah tuan-tuan. Macam kita lah, kita kalau ada seumpama Rasul, kita yang paling awal datang ke, duduk depan ceramah, tak sabar-sabar dengan apa lah kisah Nabi ni kan. Kita datang, kita dengar lain-lain minit di ujung ni. Ni sahabat ni dia teruja. Dia punya untung sahabat ni dah dapat tatap wajah Nabi. Lepas tu nak tahu apa yang Nabi buat kat rumah, dia letakkan lah sekoding Nabi je. Dia tanyalah dengan proper, tanya kepada isteri Nabi. Dan agak mengejutkan jawapan isteri Nabi SAW ini. Jawapan Sayyidatina Aisyah, kana khulqul Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi SAW itu adalah Al-Quran. Kalau tengok akhlak Nabi, macam mana Nabi bermuamalat, kehidupan Nabi SAW, macam Nabi memberikan galakan, macam mana Nabi memberikan amaran kan, yang Allah turunkan wahyu kepada Nabi. Nabi mengamalkan Al-Quran secara keseluruhan, secara total Nabi mengamalkan Al-Quran tersebut. Sebab itu baginda disebut sebagai kana khulqul Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi itu merupakan Al-Quran. Bayangkan Nabi dah dijamin syurga, tetap mengamalkan Al-Quran secara total, secara sepenuhnya. Sebab itu Nabi sangat suka orang yang bergelumang dengan Al-Quran ni, yang sentiasa dengan Al-Quran. Sebab satu hari kita lihat perjalanan sirah baginda Nabi SAW, tuan. Ada satu ketika ini Nabi Muhammad SAW tidak menerima wahyu selama 4 bulan. 4 kali 30, macam itulah 120 hari, bayangkan. Nabi down. Nabi rasa macam sedih kan? Kita sedih tak kalau tak surprise tadi? Apalah, besok ada lagi. Ini sibuk sikit lah. Ini ada kerja banyak, job banyak, bisnes masuk sikit lah. Tak ada macam Quran. Kita gitu lah, bukan kat sini lah, tempat lain. Tapi Nabi sehari tak dapat wahyu Al-Quran, rasa down. Sebab Nabi menganggap Al-Quran sebagai hiburan Nabi. Nabi menjadikan Al-Quran sebagai hiburan, sebagai sesuatu yang menenangkan jiwa, melapangkan dada, menenangkan akal fikiran, mententeramkan
jiwa ini. Sebab tu dalam surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat yang ke-28, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tatma'innu qulubuhum, orang yang beriman hati mereka pasti akan tenang, bi zikrillah, dengan zikir kepada Allah, ingatan kepada Allah. Dan Allah kuatkan kenyataan ini. Allah sebut, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dan ketahuilah, dengan mengingati Allah, hati pasti akan tenang. Pasti. Bukannya kata okey tenang. Ini pasti tenang. Allah dah bocorkan jawapan, tuan-tuan. Nak tenang tak perlu ambil benda-benda terlarang, tak perlu ambil benda-benda yang mahal, tak perlu melaburkan duit untuk mendapat ketenangan. Cukup kita pergi masjid, tuan-tuan, baca Quran ramai-ramai. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Allah menjaminkan ketenangan. Dalam hadis lain Nabi sebut, dalam hadis yang lain Nabi sebut, wa majtama'a qaumun fi bait min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Orang yang baca Quran ramai-ramai, Allah akan turunkan nazalat alaihim sakinah. Allah akan turunkan sakinah, ketenangan. Wa ghashiyatuhumur rahmah. Allah akan limpahkan kepada tuan-tuan yang membaca Quran beramai-ramai, berjemaah, dengan rahmat yang melimpah-limpah. Sesuailah dengan doa yang tuan-tuan masuk dalam masjid tadi. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagi saya, ya Allah, pintu-pintu rahmat. Inilah rahmat, duduk dalam majlis ilmu malam ni rahmat. Daripada beratur KFC tu, ni kau ramai beratur KFC, RM20 dapat 2 kotak. Apa tak? RM10 sekotak lah. Apa tak tadi? Saya tengok ramai. Ni kalau ramai mesti ada promosi ni. Saya miss malam, tak tahulah ini, tak beli ini. Kuala batu kan. Nak batu lagi tak datang ni. Tapi dia nak ngajar ke nak batu? Datang ajar dulu. Kalau habis happy kan. Kalau ajar ada lah kan. Ini ada promosi tuan-tuan. Saya tolong promosi untuk KFC. Ada staff KFC kan. Kita nak pilih mana? Sebab wa ghashiyatuhumur rahmah. Allah sedang limpahkan rahmat dalam masjid ni, tuan-tuan. Ambil grab sebenarnya. Ambil peluang ni. Iqtanim fursah qabla an tafutak, kata ulama. Rebutlah peluang kebaikan sebelum dia berlepas begitu. Kan? Wa haffiztumul malaikah. Orang yang baca Quran ni, tuan-tuan, para malaikat akan duduk join sekali. Nampak tak malaikat kan? Nampak ada ni. Yakin tak malaikat tu wujud? Yakin ada. Duduk dengan kita. Radiyallahu anhum wa radu'an wa zakarahumullah fi man 'indah. Dan Allah akan sebut nama setiap seorang yang berjemaah dalam tilawatul Quran, dalam membaca Al-Quran. Allah sebut seorang nama. Seorang ni sebut dekat depan malaikat. Ni sekian hamba ni rajin baca Quran. Orang kata bid'ah sekalipun dia baca juga. Macam tu lah kan. CSC. Mana ada CSC seorang? CSC orang mamai kan. Maka mereka termasuk dalam golongan yang beruntung. Untung. Sebab kita kalau nak berniaga dengan Allah, sangat-sangat untung. Kita golongan yang berniaga dengan Allah, sangat-sangat untung. Tak pernah mengalami kerugian. Kalau kita berniaga semalam tu, memanglah selalu untung. Tapi ada waktu kita rugi. Betul tak? Time PKP tu rugi tak? Rugi je kan. Perintah Kawalan Pergerakan, MCO kan, rugi. Buka pasal malam pun nak beli. Polis dia jaga kan, rugi. Pasti rugi je. Walaupun kita setiap minggu untung, pasti rugi. Tetapi uniknya, bestnya berniaga dengan Allah, kita modal pun tak keluar kalau berniaga dengan Allah ni, tapi makin dapat untung. Allah berfirman, ni golongan yang berniaga dengan Allah ni. Sebab Nabi kata, golongan yang duduk dalam masjid berjemaah tu pastinya untung. Nabi suka.
Sebab kita lihat bukti dalam Al-Quran yang mengatakan kita ni golongan yang beruntung, lan tabur, tidak pernah mengalami kerugian. Allah berfirman dalam surah Fatir, surah yang ke-35, ayat yang ke-29 dan 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya golongan yang yatluna kitab Allah, yang selalu membaca Al-Quran, bukan kadang-kadang. Tak termasuk yang kadang-kadang, tak masuk. Bukan yang jarang-jarang, tak termasuk. Tapi yang Allah sebut dalam Quran, yatluna kitab Allah, yang selalu, yang istiqamah, bukan istirahat. Kita cuba mana? Istiqamah ke istirahat? Pulang lah, tapi dari mana kan? Istiqamah yang selalu membaca Al-Quran, yang Nabi sebut dalam hadis, innamal a'malu. Nabi kata ahabbul a'malu ila Allah, sesungguhnya amalan yang disukai Allah, adwamuha, yang istiqamah, wa in qalla, walaupun dalam kadar yang sedikit tetapi berterusan. Baca Al-Quran sedikit tapi berterusan, lebih Allah suka daripada kita baca Al-Quran bila tadarus Ramadan. Ada orang baca Quran Ramadan je, sebab tahu tak tahu sebab apa kan, waktu tu dia ada. Tapi yang disebut yatluna kitab Allah adalah golongan yang istiqamah membaca Al-Quran, ana al-lailu an-nahar, sepanjang siang dan malam. Yang pertama, golongan yang yatluna kitab Allah, yang selalu membaca Al-Quran, wa aqamus salat, dan mendirikan salat. Semestinya bagi lelaki mendirikan salat di dalam masjid. Yang wanita lebih afdal salat di dalam bilik yang sunyi. Tapi kalau ikut suami tak ada masalah. Tak ada. Perempuan ni, dia muslimat ni, dia special. Kalau sembahyang kat rumah pun 27 pahala, sembahyang kat masjid pun 27. Laki ni tak special. Laki ni slack sikit lah. Dia nak dapat 27 tu, dia kena sembahyang di masjid. Kalau sembahyang kat rumah, seorang-seorang satu je, rugilah tuan. Tak rugi tak? Tak rugi. Itu biasa je ke? Tak apa effect. Itu solat kan. Tapi rugilah. Sebab kita ni, kalau kita nampak pahala tu depan mata kita, nampak pahala tu, maka kita akan berlumba-lumba untuk datang solat berjemaah. Bukan sekadar solat berjemaah, tetapi dia merebut saf yang pertama. Orang yang datang berjemaah, dia banyak jenis tuan-tuan. Ada yang sembahyang datang jemaah, ada yang suka datang solat jemaah, kemudian dia i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Ada yang buat solat tahiyatul masjid, dia melengkapkan sunnah-sunnah dalam masjid. Ada orang datang saja je, wirid pun tak, dia datang sembahyang, masbuk, balik. Ada gitu. Okeylah dia datang 27. Tapi yang dikatakan abwab rahmatik, pintu-pintu rahmat ni apa tuan-tuan? Ni dalam ni. Ini perniagaan dah ni. Wa aqamus solah, tunaikan solat dalam masjid ni. Apa yang ada? Kita bincang apa yang ada. Yang ada, duduk dalam majlis ilmu dapat pahala, niat i'tikaf dapat pahala, doa masuk masjid, doa keluar masjid, berlumba-lumba duduk saf pertama. Bukan berlengah-lengah, dia berlumba-lumba, dia berlari ke hadapan, sebab dia melihat kepada hadis yang lain, hadis yang sahih yang Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamuna an-nas", kalaulah manusia tahu, "ma fin nida'i wa saffil awal", apa yang terkandung dalam seruan azan, menjawab azan, orang yang melaungkan azan, wa saffil awal, dan juga mengejar berada di saf yang pertama ini, summa lam yajidu illa an yastahamu, dia akan melakukan undian untuk berada di saf depan. Dia sanggup melakukan undian untuk kekal berada di saf depan. Tuan-tuan tahu tak apa yang berada di saf depan sampai manusia sanggup untuk undi?
Tuan-tuan undi lah ni 19. Undi tak ni? Kita nak undi. Okey, tuan-tuan rasa undi tu untuk apa? Untuk sebuah negara yang maju, makmur. Itu tak ada apa pun kat tuan-tuan ni. Ini untuk diri kita ni. Seolah-olah macam kita ni, undi tu untuk kita jadi wakil rakyat. Tuan-tuan kakak wakil rakyat dapat apa? Berapa gaji dia? Kenapa ramai yang nak tanya wakil rakyat? Sebab dia pun lah, jawapan mereka dia pun nak bantu rakyat lah. Tapi tengok gaji mereka tu apa? Gaji orang ahli parlimen berapa? Gaji wakil rakyat berapa? Kalau jadi exco berapa gaji? Berapa gaji? Nak gaji lah. Macam mana dia beri calon, dia nak lobby nak jadi calon. Tak kisah parti mana pun. Benda ni realiti tau. Bila sebut bab undi ni, inilah kenyataannya. Kenapa orang nak undi? Kenapa dia pun nak undi kita? Kenapa? Memanglah atas dasarnya dia nak membangunkan rakyat. Dia nak perjuangkan negara, nak memodernkan pembangunan. Itu memang tugas. Tapi apa yang mereka dapat juga? Gaji ke tak? Kehidupan yang lebih baik ke? Jangan kita lihat YB ni lagi miskin daripada rakyat. Ada? Ada YB lagi miskin daripada rakyat? Kereta pun tak ada. Naik motor je. Ada tak? Tuan-tuan saya boleh beritahu saya. Kalau ada YB yang tak ada, kereta pun tak ada, ada motor Honda X5 yang contohlah, rumah pun sewa, beritahu saya. Ini kan cerita politik, ni cerita bila sebut bab undi, ada benda yang wow, tuan-tuan. Betul tak? Bayangkan sampai Nabi kata, kalaulah pahala tu dipamerkan di saf pertama ni, dekat saf ni yang sejadah kapet yang lawa ni, ada pula koin-koin ataupun macam rebate wallet pula, dia macam koin, macam poin-poin tau, boleh tebus ke kedai-kedai semereka ni tak pakai duit. Kalau benda ni nampak, berebut tak tuan-tuan? Berebut, gaduh, tarik baju, lempar ke belakang, tarik, tak semayang, tak sudah gaduh lagi. Ni kalau Nabi kata lau ya'lamun, Nabi kata kalau lah tahu. Sekarang ni tahu dah tuan-tuan. Tahu tapi nampak tak? Ada tapi ternampak dengan mata hati dia. Yakin. Sebab tu merebut je tuan-tuan. Pahala tu kita claim nanti kat akhirat ni. Sebab tu kita kena ada keyakinan. Nabi kata sanggup berlumba-lumba, sanggup mengundi, nak duduk soft depan ni, sampai tahap akan buat pilihan raya soft. Pernah dengar tak tuan-tuan? Kita dengar pilihan raya umum, pilihan raya negeri. Itu je kita tahu. Pernah tak dengar pilihan raya soft pertama? Jarang buat. Dan sepanjang 5 tahun saya penyiaran majlis, saya tak pernah terima aduan bergaduh sebab berebut soft. Tak pernah dapat aduan. Gaduh bab lain ada. Gaduh bab nak jadi pengurusi, berebut nak jadi imam. Oh, tak ada lah. Ada berebut jadi imam. Orang lagi tolak nak jadi imam ada lah. Ni nak berebut jadi JK, nak berebut jadi macam-macam dalam masjid. Tapi duduk sama-sama je tak orang mengadu. Apa? Ni ustaz asyik dia duduk depan, bagilah kami pula. Tak ada gaduhan. Kalau ada saya respect macam tu. Tapi baguslah sini kan. Dah masa waktu saya sembut ni lah, saya puji dekat masjid ni, memang time solat memang penuh solat utama ni. Memang kadang-kadang saya datang pun saya, lepas tu saya duduk kat pejabat, saya turun masuk, saya duduk depan. Peduli apa kan? Kadang-kadang datang lambat pun kita lari juga, sebab kita nampak pada tu tuan. Kita nak top up kita punya, kadang-kadang solat kita tu kadang-kadang tak khusyuk kan, kita top up kat situ lah, top up kat saf, top up dalam majlis ilmu, top up baca Quran ramai-ramai. Ni Nabi kata wa aqamus salah, yang tunaikan solat, wa anfaqu mimma razaqnahum, yang seterusnya yang menginfakkan harta yang diberikan Allah. Tuan-tuan, yang tuan-tuan dapat tu kan tuan-tuan punya, Allah punya. Allah bagi tuan-tuan, uruskan dengan baik. Jadi kita infak kembali itu dengan sebab kita nak dapat mardatillah, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menginfakkan harta yang Allah berikan sirran wa alaniyah, Islam mengiktiraf, tabarruk ataupun sedekah, hadiah yang diberikan secara sir, rahsia,
wa alaniyah, dan iklan. Dia sedekah, dia bagi tahu orang lain, dia saya sedekah ni, saya sekian-sekian, dengan tujuan dia nak bagi galakan kepada orang lain untuk bersedekah. Itu dia niat kena betul, kan? Dan Allah sebut orang yang baca Quran selalu, orang yang tunaikan solat, yang sedekah pagi, petang, siang, malam secara sembunyi, secara terang-terangan, apa yang mereka dapat? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan suatu bentuk perniagaan yang tidak pernah mengalami kerugian. Mereka mengharapkan, kita ni nak daripada Allah tijarah, bisnes lan tabur, yang tak pernah rugi. Sebab tu nak bisnes tuan-tuan tak pernah rugi, bisneslah dengan Allah. Jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Modal pun tak ada, pahala dapat, income kita dapat. Tak rugi. Allah sebut dalam Quran, lan tabur, tak pernah mengalami kerugian. Liyuwaffiyahum ujurahum, dan Allah akan sempurnakan pahala tu. Kadang-kadang ibadat kita ni, amal kita ni kadang-kadang tergelincir, tapi Allah sempurnakan. Bila mana kita ni ikhlas beribadat, kadang-kadang kita solat culah, kita tu tak seiring dengan apa yang kehendak syarak, tapi kita berharap kepada Allah. Sebab tu bila kita solat, kita kena ada perasaan raja. Itu harap. Ya Allah, harap-haraplah Allah terima tadi solat. Kemudian khauf, takut. Ya Allah, tadi solat ni takut Allah tak terima, tuan-tuan. Dan kena ada rasa mahabbah, keseronokan dalam melakukan ibadat. Itu yang paling penting, tuan-tuan. Nak beribadat ni kena seronok. Bukan orang paksa. Datanglah masjid, katalah dia seronok, biarlah kita datang tu dengan ikhlas hati. Kita seronok datang masjid, tuan-tuan. Kita rasa seronok bila nak masuk waktu ni. Nampak? Seronok tak? Bila masuk waktu, bila nak habis ni, tuan-tuan. Bila habis ngaji ni, sambung ustaz, sambung ni, macam tu. Dah lagi ganti kiri. Allah menyempurnakan ujurahum, pahala yang Allah berikan, wa yazidahum min fadlih. Allah akan sempurnakan, Allah akan tambahkan fadilat, kurniaan-kurniaan yang lain. Sebab tu perasan tak, tuan-tuan? Dia kata sini, wa yazidahum min fadlih, Allah akan tambah fadilat, kurniaan. Tuan-tuan habis sembahyang ni, tuan-tuan macam doa tak? Nak balik rumah ni, macam doa tak? Doa apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Betul tak? Inilah sunnah-sunnahnya. Nabi ajar bila dah keluar pada masjid, tuan-tuan, ya Allah, saya pohon kepadamu, ya Allah, as'aluka min fadlik, kurniaan-kurniaanmu, ya Allah. Kekayaan-kekayaan dunia. Kita dah korbankan waktu kita untuk berjemaah, Allah akan bagi dunia, tuan-tuan. Kita kejar akhirat, dunia ikut rapat, tuan-tuan. Kejar dunia, akhirat tak nak ikut langsung, tuan. Ada ya Quran, nanti dia cakap. Ya. Saya cukup kadar itu pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah untuk kita amal dan sampaikan kepada sahabat-sahabat kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وشفاء كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. شكرا لكم على حسن استماعكم وانتباهكم وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم